Seperti yang pernah saya katakan, untuk menghasilkan projek Hubungan Rambang ini, ianya lebih sukar daripada yang saya sangkakan. Oleh itu, saya sangat berharap yang para penonton akan sudi subscribe, share dan juga like ataupun dislike program ini. Dalam sekitar tahun 60-an dulu, saya pernah tengok satu video ni, almarhum Tuan Guru Nik Aziz pernah cakap, bila dia balik daripada Pakistan, tak salah saya, dia cakap India, sekitar tahun 50-an 60-an tu masih ada tempat di Malaysia ni yang mana sembahyang 5 waktu tu bukan benda yang popular. Orang sembahyang macam subuh dengan maghrib je. Ada macam kefahaman yang macam tu sekitar. Dia ialah waktu itu kepahaman Islam biasalah, tapi lebih kepada hal Melayu, nasional Melayu. Macam pakai tudung pun. Baru dia bermula di kampus universiti ni pada tahun 74. 74, kenapa 74 hari? 74, dan waktu itu ada beberapa orang dibawa kursus di Masjid Negara. Oleh kerajaan? Oleh Masjid Negara lah. Masa itu Imam Masjid Negara, saya lupa namanya. Dan beberapa orang pensyarah memberi kursus, antaranya Pak Imanuddin dan beberapa orang yang lain daripada Indonesia. Dan daripada itu mula beberapa orang pakai tudung. Tak silap saya, 2 orang di ITM, 2 orang di UKM. Mula pakai tudung tu, kita perli macam-macam lah. Kepala buruk lah, apa semua kan. Ikut dakwah? Ya, ikut dakwah lah. Tapi lama-lama dia merebak. Tambah sekali kita kalah bila yang cantik-cantik pakai tudung. Nak perli tak boleh lah. Bila lau-lau, lepas itu dia merebak. Sampailah kepada di TV3. Di antara yang mula pakai ni anak kepada pengacara terkenal TV3, Karim Muhammad. Anak kepada Karim Muhammad. Dia pantun hebat. Dia hebat berbalas pantun. Dan pengacara radio yang terkenal itu. Dan anak dia itu seorang pengacara TV3 yang mula pakai tudung. Saya diberitahu bahawa kerana dia tu pakai tudung, nak elakkan orang tiru, dia tidak diizinkan baca berita. Sebab maksud tu pengaruh pakai tudung ni, dan ditentang kuat oleh Perhimpunan Agung UMNO waktu itu. Kemudian sampailah akhirnya Wan Cik Daud pakai tudung. Tapi bila Wan Cik Daud tu, mereka tak berani tolak ke belakang lah. Dia pakai, lepas tu dia merebak sampailah kepada dan hospital. Jururawat nak diizinkan tudung bukan senang tu. Berlawan di parlimen dan sebagainya. Akhirnya dah jadi pilihan wanita waktu itu, khasnya wanita Islam. Pakai tudung dah jadi perkara biasa. Dan paling akhir sekali pasukan uniform pakai tudung ni polis. Ya, paling akhir sekali. Paling akhir kerana adalah hujah-hujah kesulitan mereka. Dan lepas itu di tahun 90-an tu dah jadi perkara popular lah. Mainstream lah kita panggil. Mainstream. Siti Nurhaliza pun pakai. Kita tak boleh kata apa lah. Wabi boleh ingat sangat tahun 74 tu. Kenapa? Macam mana Wabi boleh ingat sangat? Sebab saya ada waktu itu di Masjid Negara di kampus. Dan yang mula pakai itulah kawan-kawan saya. Kemudiannya jadi kawan rapat. Antaranya lawyer Kamal Ania, Adibah Burhanuddin. Itu kawan-kawan. Wan Zaleha sekarang dia jadi doktor. Saya ingat dah bersara dah lah. Doktor di Terengganu. Jadi orang-orang yang awal ni pakai tudung ni, dia orang tu kawan-kawan saya. Itu yang saya ingat lah. Masa sekarang tu YB punya ilmu dalam Islam, keagamaan tu macam mana YB? Ilmu tak mendalam lah. Saya dapat hanya melalui bacaan, melalui kuliah-kuliah ringkas, ataupun dipanggil usrah lah. Seorang ustaz, 10 orang, 7-8 orang bincang, beri hujah-hujah keislaman kepada kami lah waktu itu. Dan adalah di kampung tu sekolah Arab sikit, belajar alif bata tu tak ada fardhu ain gitu. Tapi di kampus tu kita dapat sendirilah program lepas maghrib, program hari Sabtu Ahad. Kita terlibat dalam mendengar usrah majlis usrah itu yang dipimpin oleh ustaz-ustaz. Ya. Tadi yang saya cakap, yang saya gunakan, yang saya ungkapkan balik nama Tuan Guru tadi itu, daripada kefahaman saya, macam Wabi sendiri cakap, pada tahun 60-an 70-an tu
pengetahuan Islam kita tidak berapa tidak berapa tinggi lah. Jadi daripada perbualan saya tadi dengan Wabi pun tidak nampak macam ada bunga-bunga itu semua. Jadi pada tahun 70-an tu, ini yang saya curious ni Wabi. Pada tahun 70-an tu, pemuda-pemuda zaman Wabi tu, antaranya memang kalau dari segi budaya pop ni akan cenderung kepada macam muzik punya tu lah, atau filem, mana nak jadi Deep Purple ke Led Zeppelin ke. Di masa yang sama pula putik-putik kebangkitan Islam tu sudah ada, dan macam mana YB sendiri boleh berkecenderungan kepada Islam. Kita melihat bahawa kita tengok keadaan, kebetulan kita baca sikit, mendengar bacaan melalui majlis usrah, kuliah. Kita biasa, umat Islam ni biasa memimpin dunia. Kata daripada Morocco sampai Mauroki. Dia ni kalau kita masuk hal ni, hal banyak lah, berat nak bercakap semua kan. Kita kata macam 700 tahun dulu lah. Kalau kita tanya, orang tanya waktu, kamu graduate daripada mana? Oh, dia cakap dia graduate daripada Cordova. Oh, hebatlah. Graduate mana? Baghdad. Kan? Itu center of learning dululah. Atau graduate mana? Cairo. Sekarang kalau tanya orang, kamu graduate mana? Dia akan sebut Oxford. Bangga lah kan. Kamu graduate mana? Apa ni, Harvard, Amerika kan. Sekarang 50 tahun lagi orang akan tanya, kamu graduate mana? Beijing. Mana? Shanghai. Sebab the shifting of power. The shifting of power. Dia the shifting of power ni, ni saya nak masuk tajuk berat dah ni. Okey, silakan lebih. Dia kalau tengok dalam kitab Quran ke, Bible ke, apa semua, kita melalui pembacaan lah. Suatu kuasa itu dia bertahan di sekitar 700 tahun atau 7 abad dipanggil. Baik tu, power ni dia bukan kekal, berubah. Kalau kita tengok dalam Quran, yang paling berkuasa itu ketika dulu zaman Namrud yang buat Babylon, Hanging Garden, Mesopotamia, Mosul. Itu. Itu, dan Nabi yang hadapi waktu itu ialah Nabi Ibrahim lah. Ibrahim ni jadi macam nomad. Dia dihalau sini, pindah sini ke Palestin ke semua tu, dan akhirnya dirikan Baitullah Mekah. Okey. Lepas zaman Namrud yang menguasai hebat ni, dia kuasa berpindah kepada Firaun. Faraoh lah. Faraoh ni raja lah sistem tu. Nama dia Ramses lah, Ramis lah, macam-macam. Nabi banyak hadapi zaman itu. Nabi Musa, Nabi Yaakob, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Syuaib, semua ni. Bukan Nabi Ismail. Nabi Yahya, Nabi Ismail zaman Nabi Ibrahim. Okey. Kemudian Firaun ni kita tahulah, tengok filem Ten Commandments. Macam mana dia, di antara dia jatuh ni, di samping dia tukang tilik dia, memberitahu akan lahir seorang bayi di kalangan Bani Israel yang boleh mengancam kedudukan istana dia. Itu dia keluar satu akta membunuh kanak-kanak. Anak sulung anak lelaki dibunuh pada waktu itu. Carilah Al-Gojo, dia cari. Nabi Musa diselamatkan oleh ibunya, orang gajinya hanyut ke laut Sungai Nil, dan diselamatkan oleh isteri Firaun itu sendiri, dan membesarlah istana itu. Akhirnya membawa satu revolusi yang menyebabkan jatuhnya Firaun. Dan kita tengok dalam filem tu Ten Commandments, katak menyerang istana Firaun tu. Kalau Firaun jatuh serangan katak, kita pun lah ni jatuh dengan katak orang. Dia yang tu katak betul. Jadi Allah nak menjatuhkan satu kuasa tu, Allah Maha berkuasa. Kadang-kadang kita kata, macam mana Namrud jatuh dengan serangan nyamuk, kan? Dan sekarang bila datang
coronavirus ni, COVID-19 ni, ini kita tak boleh tahu inikah signal untuk bertukarnya kuasa selain daripada benda-benda yang lain. Shifting of power. Okey. Firaun lepas itu dengan sebab kezaliman dia apa semua tu, dan dia sampai ke muncak dia kata dia Tuhan lah, ana rabbukumul a'la. Dia paling berkuasa. Siapa nak lawan dia bunuh. Tapi Allah selamatkan Nabi Musa. Sekarang pun konsep Firaun tu lebih kurang je. Maksud Dia sekarang ni Amerika lah kuasa besar. Mereka buat kajian, siapa di antara orang di dunia ni yang boleh mengancam Amerika dan Israel. Di antaranya disebut General Qasim Soleimani, Iran tu. Sebab dia ni satu general yang bijak. Majalah Time dan majalah negara barat sudah fokus dia ni. Sebab dia boleh menyatukan pejuang-pejuang tak kira mazhab untuk hadapi Israel. Baik itu dia dicari jalan, akhirnya Donald Trump bunuh Qasim Soleimani. Artinya kuasa besar ni dia tidak mau ada orang yang mencabar dia. Zaman Firaun pun serupa, zaman mana-mana pun macam tu lah dia punya karakter. Okey, saya balik tu. Zaman Firaun jatuh, dia naik Rom. Rom ni zaman Hercules lah. Kalau kita pergi bandar Itali di Rom tu, Allah mau kehebatan bangunan dia ni tak ada tolak banding. Rom kehebatan membina stadium. Kalau kita pergi ke Lebanon, ke Jordan, ke Syria, boleh tengoklah kesan-kesan peninggalan Rom. Sebab tu bila kita buat rumah tiang tinggi tu kan, kita panggil Roman, tiang Roman atau Roman wall. Sebab kehebatan mereka main itu. Zaman Rom ni zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, ini zaman Rom. Lepas Rom, Islam naik. Islam di zaman sejak Umar bin Khattab menguasai Baitul Maqdis, dia berkembang sampailah kita ke Nusantara Melayu kita ni. Islam datang dan menguasai, boleh kata hampir seluruh Asia Tengah, Utara Afrika, sampai kita lah. Lepas tu kuasa Islam pun macam tu juga. Dia tak lama, adalah kezaliman dia, penyelewengan dia. Sebab ini yang kita kena baca. Orang memuja Taj Mahal, indah. Taj Mahal tu simbol kezaliman. Sebab dia cinta kepada isteri dia, dia sanggup membina Taj Mahal yang ukir batunya tu batu permata yang dikutip di seluruh tanah jajahan. Nak buat Quran, hadis semua tu. Apakah Nabi Muhammad tidak mencintai Sayyidatina Khadijah? Tak pun buat macam tu. Tapi tak buat begitu. Tapi bagi orang yang nak tengok Taj Mahal, ya kita kagum arkiteknya begitu. Tapi itu simbol kezaliman. Kerana orang yang buat bangunan itu cantik itu, kemudian dia ada kata jolok biji mata, ada orang kata potong tangan. Jangan buat bangunan secantik itu di tempat lain. Red Force, ini yang kita kata dalam peribahasa Melayu, istana khalifah. Kalau kita pergi ke zaman kehebatan Islam, kita cari tak jumpa istana khalifah. Tak ada. Tak ada. Tapi di zaman nak kejatuhan, kita nampak istana. Red Force tu, selejang kuda berlari, sepenat burung terbang. Dia punya luah dia. Hok di tengah, di tepi tak dengar. Bendul keliling bagaikan ular. Itulah keindahan Red Force itu. Itu di zaman siapa itu? Itu zaman Akbar Agung, zaman Shah Jahan, zaman Humayun. Bila pemimpin buat kekayaan dengan begitu rupa dan sebagainya, sebelum itu orang bukan Islam sanggup bernaung di bawah pemerintahan Islam. Bila lihat keadaan yang tidak adilan berlaku begitu, berlakulah mula pemberontakan. Bila nak pemberontakan ni pula, di antaranya kalau kita tengok filem Judah Akbar, lakonan Hrithik Roshan dengan Aishwarya. Semua negara dia dah kuasai di India kecuali Rajasthan. Dia tak dapat kuasai dengan itu besar dan kuat. Cara dia nak kuasai, dia pergi mengorat anak raja tu. Itulah Judah. Judah tu sanggup jadi isteri Akbar. Akbar the Great ni. Syarat dia nak kekal agama dia, iaitu Hindu, dan dia minta izin nak bina kuil dalam istana. Akbar setuju. Di sinilah bermulanya din ilahi.
Sebab tu di India kita tengok perkahwinan belia agama ni macam biasa. Shah Rukh Khan kahwin Hindu. Sebelum itu Sunil Dutt Hindu kahwin dengan isterinya Islam. Bapa kepada Sanjay, ibu kepada Sanjay Dutt ni. Nargis tu. Yang suami isteri Islam ni Sarabanu Dilip Kumar. Itu Islam. Tapi Shah Rukh Khan bukan Islam. Jadi mereka dah macam perkara biasa. Bermula di antaranya zaman Akbar Agung ni lah. Orang Islam banyak yang tak puas hati keadaan itu. Dan akhirnya berlaku pemberontakan mulalah. Orang bukan Islam, orang Islam tak pertahan lagi pemerintah, British masuklah. Dan empire Islam pun bukan itu saja sebabnya, banyak lain lah. Jatuh sampai akhir sekali Turki lah jatuh pada 1924 dan Baitul Maqdis jatuh pada 1917 di Taman General Allenby. Cuba kita macam mana kebetulan atau apa hal, kita tak tahu. Kajian menyuluh jarang dibuat. Pelik bin ajaib. Siapa menguasai Baitul Maqdis, mereka menjadi kuasa besar dunia. Why? Ini tak dapat dijawab. Nabi Sulaiman yang orang Yahudi duk piangguk tu kan, David Wall tu, itu tangan Nabi Daud yang buat bangunan tu. Nabi Sulaiman ialah raja di situlah. Jadi menguasai Baitul Maqdis, mereka lah kuasa besar dunia waktu itu. Rom menguasai Baitul Maqdis, Rom kuasa besar dunia. Islam menguasai Baitul Maqdis, Islam kuasa besar dunia. Yahudi sekarang menguasai Baitul Maqdis, Yahudi kuasa besar dunia. Menerusi proksi. Menerusi proksi. Proksi ya. Yahudi sekarang direct. Sebelum itu proksi. Okey. Sekarang kuasa Islam dah mula jatuh. Mekah, Madinah dan Al-Aqsa, 3 tempat suci ditakbir oleh orang bukan Islam, direct dan indirect sampai sekarang. Saud family itu ditonjol oleh Lawrence of Arabia oleh British. Jasa apa mereka? Melawan kerajaan Osmaniyah Turki. Tapi orang Melayu kita ni bila sebut Arab Saudi ni habis lah. Dia ingat, dia tak tahu Abu Lahab duduk jaga Mekah dulu ni. Jadi Melayu ni pikiran Melayu tau. Tambah ustaz-ustaz balik Timur Tengah ni, sejarah mereka tak kuasai. Benda-benda begitu. Begitu dia tengok Islam pada Arab, lingkup. Dia kena tengok Islam pada Quran, pada hadis, pada sejarah. Bukan pada Arab tu. Sekarang ni satu demi satu negara yang diberi merdeka oleh British ni kerana menjatuh Turki, satu demi satu iktiraf Israel. Okey. Sekarang ni bila saya Menteri Pertahanan yang paling akhir saya hadir sidang di Eropah ialah di Munich. Tajuknya Westlessness. Tanpa Barat ni. Barat sendiri, NATO sendiri akui kuasa mereka semakin hilang, semakin rendah, dan kuasa baru ekonomi terutama sekali sedang shift ke East. East tu ialah China. Sekarang Korea adalah pembuat kapal nombor 1 dalam dunia. Jepun, Korea, Vietnam. Ini negara Indonesia dijangka tahun 2050 nanti di antara top 10 negara ekonomi yang paling besar dalam dunia, antara top 10. Ini it is shifting of power. Dalam shifting of power inilah umat Islam nak letak diri dia di mana. Sekarang umat Islam paling ke bawah. Saya tanya sekarang lah, kalau kita lah pergi Sweden, kita nak ceramah pada orang Sweden, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Boleh tak kita ceramah mereka begitu? Mereka bangun kata, duk bunuh sama orang Islam ni, orang Islam lah sekarang. Di Yaman, di Iraq, di Syria, di Libya, di Afghanistan. Jadi orang Islam sekarang ni hanya baca Quran tapi tidak, dia kadang dia gunakan Quran tu untuk nak satisfykan dia betul, orang lain salah. Tak pernah baca bagaimana kita nak buat koreksi terhadap seluruhan orang Islam ni. Sebab itu saya nampak, saya tengok keadaan, kalau umat Islam sedar, boleh fikir balik, boleh bincang balik, dia boleh naik. Sekurang-kurang mengiringi the new power, the shifting of power ni.
Sebab sekarang ni zaman Islam naik dulu zaman laluan sutra. Sekarang laluan tu dibuka semula. Saya nampak Islam akan muncul balik dengan kekuatan barunya, iaitu dia di rakyat Turki, rakyat Iran, rakyat Pakistan, Indonesia dan Malaysia sekali. Kalau kita berada di jalan yang betul.